siapa? Okay. Ini Nazmizan ni live ke tertendang ke apa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera cikgu. Sehat semua? Waalaikumsalam. Sehat? Sihat. Kelas mana ke ada yang positif COVID? 1 Newton kot ya? Kita tak tahu Bukan kelas ni kan? Tak ada cikgu. Tak ada kan? Sini semua sehat kan? Saya petang nanti saya nak pergi teman mak saya pergi jab vaksin untuk second dose AZ. Okay, so sepatlah ngajar korang petang nanti lepas pukul 5 jadi. Okay. Okay, jom. So hari ni kita akan masuk matematik tingkatan 1 bab 8 garis dan sudut. Okay, kalau daripada buku teks kamu boleh tengok muka surat. Telah ditunjuk buku teks. Muka surat 168. Okey, jom kita tengok dulu induksi ataupun pendahuluan ataupun introduction untuk bab 8 garis dan sudut. Okey, apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini adalah yang pertama adalah garis dan sudut lah. Dah tentulah dah tajuk dia. Kemudian sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Lagi apa? Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Sesuai dengan tajuk dia lah. So maksudnya kali ni kamu akan belajar berkaitan dengan garis dan sudut. Okay, kenapa nak kena belajar bab ni cikgu? Dia ni jawab. Garis dan sudut merupakan pengetahuan asas dalam bidang geometri dan pembinaan. Okay, contohnya apa dia? Okay, gambar yang kamu tengok ni gambar apa ni? Jabatan. Yes, jambatan apa ni? Jambatan apa ni? Kenal tak? Jabatan sudah roboh. Okay, itu kelakar. Okay, ini jambatan Pulau Pinang. Okay, jambatan sudah roboh tu lagu kan? London Bridge is falling down ambil daripada situ. Okay, so biasanya garis dan sudut ni untuk pembinaan lah. Pembinaan jambatan, pembinaan bangunan dan pembinaan lain lah. Okay. Okay, garis dan sudut selalu kat dalam kelas kan? Ini kat dalam rumah pun shoot juga. Budak-budak ni bising kat belakang. Okay, garis dan sudut digunakan dalam pelbagai bidang. Dalam bidang kejuruteraan, garis dan sudut memberikan struktur binaan visual, keindahan dan kestabilan. Okay, sudut tu nak make sure dia stabil. Kalau bina bangunan lah ataupun jambatan. Okay. Dalam bidang kesenian, garis dan sudut menghasilkan corak yang menakjubkan. Kalau corak-corak yang kamu tengok tu sebenarnya ia berasaskan garis dan juga sudut. Okay, apa lagi? Bagaimanakah garis dan sudut digunakan dalam bidang fotografi? Macam mana guna? Kan biasa tengok kan kalau kat IG dia ambil angle yang betul, kalau ambil angle yang salah sudut yang salah kan menyebabkan seseorang tu nampak lebih gemuk ataupun lebih tinggi ataupun lebih rendah. Itu maksudnya permainan sudut kat situ, kaitan dia. So kita kena tahu sudut tapi tak adalah cakap berapa darjah. Kena pandai olah sendirilah sudut macam mana nak. Okey. Kita boleh terus kepada okay, kita masuk kepada subtopik yang pertama iaitu berkaitan dengan garis dan sudut sekejap ya. Okey, standard pembelajaran yang pertama. Okey, so mula-mula hari ni kita akan tengok nak menentukan, kita tinggalkan kat sini, dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Sini apa ni? Kekongruenan. Macam kamu tak pernah jumpa. Pernah jumpa tak perkataan kekongruenan? Pernah dengar tak? Tak. Tak kan? Kongruent. Okey, tembereng garis. Sekejap boleh highlight kat sini. Tembereng garis pernah dengar?
Tak. Tak juga. Okey, benda baru juga. Okey, so sudut dah biasa kan? Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Okey, so hari ni kamu akan tahu apa itu congruent, apa itu tembereng garis. Sudut dah biasa dengar masa sekolah rendah. Okey. Apakah kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut? Okey, tembereng garis bukan temberang. Temberang tu dah menipu maksudnya. Tembereng garis ni maksudnya garis lurus lah. Senang je, garis lurus je, nama je lain. Bukannya benda baru pun, kamu dah biasa jumpa garis lurus, tembereng garis. Okey, contohnya kat sini. Okey, yang ini merupakan tembereng garis. Garis sama macam tu, tembereng garis lah tu. Okey, sudut. Sudut dah tahu kan? Ini kat bawah ni 35 darjah, 35 darjah. Itu adalah sudut. Okey, kekongruenan pula. Bagus, Krish. Tak sabar-sabar nak tahu kan? Ni saya nak bagi tahu lah apa itu kekongruenan. Sebenarnya, kekongruenan tu maksud dia, yes, sama saiz. Betul, Ruben. Pandai. Sama saiz. Contoh, kalau 5 cm tembereng garis tu, 5 cm juga yang lagi satu. Kalau sudut 35 darjah, yang lagi satu pun mesti 35 darjah. Itu baru kita kata congruent. Okey. Sekarang, terbalik kat mata tak boleh nulis. Okey, kita tengok. Tentukan sama ada setiap yang berikut congruent ataupun tidak. Nampak kan? Jelas. Okey, nombor 1A. Tembereng garis. Inilah tembereng garis, garisan. Okey, ada 5 cm, ada 4.8 cm. Okey, so tak sama panjang, tak sama saiz. So, adakah ia congruent atau tidak? Tidak. Yes, tidaklah. Senang je congruent, faham dah kan? Boleh jawab tu maksudnya, faham lah tu. Tidak. Okey. Next, B. Tembereng garis A 6 cm, tembereng garis B pun 6 cm. Adakah congruent atau tidak? Ya, betul. Faham tak yang lain ni? Faham kan? Sama tu congruent lah, lain Tak. tidak. Apa yang tak? Ini congruent lah sebab ni 6 cm. Sikit-sikit. Tu je, tak ada apa, sama. Maksudnya samalah congruent tu. Okey, C 35 darjah, sudut lagi satu pun 35 darjah. Sama tak? Sama. Bila sama, ia apa dia? Congruent atau tidak? Congruent. Yes, Ya. congruent lah. Bila sama, congruent. Saya tulis dia pula. Patut tulis congruent kan? Patutlah dia jawab ya, congruent. Sekejap padam macam ini. Ni apa? Congruent. Eja betul-betul. Okay, next kita tengok sudut seterusnya. Yang pertama 283 darjah, yang kedua 238 darjah. Sama tak sudut dia? Sama. Ni 283. Oh, Ini tidak. jangan sama, confuse. cikgu. So adakah ia congruent atau tidak? Tidak. Tidak. Ruben dah jawab dah tidak. Siapa jawab tadi pun betul, tidak. So tidak congruent. Tidak congruent. Okey. Boleh? Ada soalan? Senang je. Congruent tu maksudnya sama. Congruent tu kalau bahasa istilahnya sama. Okay? Kalau tak ada, next kita nak pergi kepada nak menganggarkan saiz. Bagaimanakah anda menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut? Macam mana kita nak anggar dan kemudian ukur. Okay, so yang standard pembelajaran untuk yang ini adalah menganggar dan mengukur saiz tembereng, garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperolehi. Okey, macam mana sebenarnya kita nak menganggar satu tembereng garis yang diberi? Okey, contohlah sangat jaranglah sebenarnya keluar dalam peperiksaan. Yang ni sebenarnya kamu dah belajar masa sekolah rendah dahulu. Ingat. So yang ni kita nak ukur saiz tembereng A
ke B. Okay. Saiz tembereng garis boleh diukur tepat dengan menggunakan sebatang pembaris. Tapi mula-mula kita nak anggar. So macam nak anggar. Contoh, kamu ada pemadam. Pemadam tu kamu tahu 4 cm dia punya panjang. Jadi kamu letaklah pemadam tu ni macam ni. Berderet macam ni. Kalau ada satu gerak-gerakkanlah, mula-mula letak yang pertama 4 cm. Yang kedua 4 cm. Yang ketiga tengah-tengah 2 cm. So macam inilah cara kamu menganggar. So kamu anggarkan ia ada 4 tambah 4 tambah 2. Saiznya adalah 8 cm. Itu cara menganggar. Guna sesuatu barang. Kalau contoh kata nak guna klip kertas pun boleh. Tapi bukan guna pembaris lah. Kalau guna pembaris tu dah kira ukur. Jadi apabila kamu ambil pembaris, ukur, itu kita panggil mengukur. Contoh yang ni, PQ ukur tembereng garis. So berapa? Start daripada kosong, ambil pembaris, ukur 6 cm. So tembereng garis ini adalah 6 cm. Okay, boleh beza ukur dan juga anggar. Okay. Kalau sudut pula macam mana? Okay. Dah belajar belum di sekolah rendah sudut tegak? Dah belajar lah? Dah belajar tak sekolah rendah sudut tegak? Benar kan? Tak ingat? Ada? Dah ada kan? Mesti ada. Okay, so kat sini katanya saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak. So semua tahu basic sudut tegak 90 darjah. Okay. Okay, jadi saiz sudut yang kelihatan lebih besar daripada sudut tegak, contohnya macam yang ni. Okay, tengok yang ni. Dia lebih besar daripada 90 darjah. So kita anggarkan ia sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Contohnya apa? 100 darjah. Agak-agak lah. Itu maksudnya anggar. Okay, bukan ukur. Kalau ukur baru tepat. Anggar ni memang dia takkan tepat. Okay, saiz sudut yang kelihatan kurang daripada sudut tegak. Okay, yang ni kurang daripada sudut 90 darjah. Maka ia tegak ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Maksudnya sudut ni kurang daripada 90 darjah. So kamu nak anggar berapa kalau tengok macam ni? Kurang daripada 10 lah. Okay, dia punya tu. So kita agak-agak lah 80 darjah. Tapi agak tu kena logik jugalah. Tak boleh lah nak cakap 45 darjah sebab kita tahu 45 darjah adalah di tengah-tengah. Macam ni. Dia bahagi 90 darjah. So yang ni lebih daripada 45. So dah dalam 80 darjah pun betul. Kita kira logik kita juga. Anggaran tak ada yang betul, tak ada yang salah. Tetapi kena logik lah juga nak anggar tu. Okay. Next, sudut PQR kelihatan kurang sedikit daripada sudut tegak. Jadi maka saiz anggaran sudut PQR kira-kira 80 darjah. Kalau saiz sudut tegak dia macam ni lah. Yang sudut tegak tak apa nak straight tangan saya. Sudut tegak lah. Melampau sangat tu. So yang ni kurang daripada 90 darjah lah. Okay, itu 80 darjah okey lah tu. Jangan buat 45 darjah sebab kita tahu 45 darjah tu mesti dia bahagi tengah-tengah sudut 90 darjah. Okey. Seperti yang telah dipelajari, saiz sudut boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan protektor ataupun jangka sudut. So ambil jangka sudut, kira. Saya nak tunjukkan macam mana, dah pernah belajar ke cara nak gunakan jangka sudut? Tak tahu. Tapi tak ingat. Tak ingat Okey, tak apa, kita recall balik. Rasa geografi ada ke? Tak ingat ada tak korang punya syllabus. Okey, sementara tu baru 8 orang isi kehadiran. Separuh lagi tak isi. Okey, sebelum saya terlupa, untuk next class esok lah, tolong sediakan jangka lukis dan juga protektor lah sebenarnya. Lupa nak buat lupa. Saya ada satu set. Bagus, senang. Okay, sementara saya isi pula. Nak sharekan macam mana nak guna protektor. Isi dulu kehadiran. Yang lagi 8 orang ke berapa orang tak isi tu. Saya nak buka apps Clever Maths.
Okay. Saya nak mana ya tadi saya import? Ni kot. Okay, dah jumpa. Kamu boleh tengok juga buku teks di muka surat, tak ingat muka surat berapa. Tapi boleh rujuk latih diri 8.1B. Okay. Yang ni. Yang ni mana cikgu tunjuk lagi. Okay, sekejap kita share. Saya kena share screen dulu rupanya. Oh tak. Okay, ada. Right. Okay. Kamu boleh nampak tak saya share latih diri 8.1B? Tak. Nampak tak? Tak. Tak nampak? Kali hijau ni tak nampak Semua tak nampak? Tak. Tak. Oh, nampak muka sendiri je. Tak. Okay, nampak? Tak. Tak nampak juga? Tak nampak Macam cikgu. mana ya? Alamak, tak nampak pula. Sekejap, saya dah share screen dah sebenarnya. Tadi ada, lepas tu hilang. Oh, ada? Lepas tu dia hilang. Background colour hijau, ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada tak apa. Ya, saya lupa saya buat cara lain. Sorry Sekejap Okay, nampak? Nampak. Nampak. Okay, nice. Baru nampak sikit. Baru nampak Tapi itulah, tak boleh nak keluarkan pula. Okay, yang ni nampak? Nampak Nampak. Nampak. Nampak yang Tadi hijau, background hijau? 8.1B. Oh tak. Alah, problem lah kalau macam ni. Sebab saya cuba lagi sekali. Macam mana? Nampak. Tak boleh nampak tak apalah. Tadi boleh lah cikgu. Yang mana? Dia nampak hitam. Lepas tu ada yang macam boleh. Ada yang nampak sikit cikgu. Background hijau tak ada Jadi boleh background hijau tak ada? Dia background hitam. Oh, tak. Saya perlukan yang background hijau ni. Okey, tak apa. Nanti mungkin saya kena buat wow tak ya?
Okay, buang masa je macam ni. Tak apa, kita teruskan dulu. Nanti saya akan ajarlah cara nak guna protector dan juga jangka lukis. Boleh ni, memang kena tunjuk. Okay. Okay, so tak apa, kita teruskan dulu. Latih duri 8.1 kan. Dah hilang kat mana nak tu tadi? Okey, tu dah. Okey, tak apa, kita teruskan dulu Okey. Okey, kita sambung dulu. Kita terus kepada yang ni nampak apakah sifat sudut yang ni keluar? Okey, betul yang ni keluar. Tak apa, yang anggakan tu nanti saya fikir macam mana nak bagi keluar. Boleh tak nak keluar pula. Okey, so sekarang tak apa, yang anggakan ukuran nanti kita hold dulu. Kita terus kepada, okey, benda baru yang kamu nak belajar hari ini adalah, saya ni first time dengar kot. Sudut pada garis lurus ataupun sekolah rendah ada dengar rasanya ni? Pernah. Pernah kan? Sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap. Okey. Okey, so standard pembelajaran ini adalah mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, macam mana tu? Jom kita tengok. Okey, so apa yang kita nak tengok adalah sudut pada garis lurus. Ini ayat daripada buku teks semua saya ambil. Okey, ini sudut pada garis lurus. Ada garis lurus, tak berapa nak lurus. Kononnya garis lurus saya. Okey, kemudian ini adalah sudut pada garis lurus 180 darjah. Dah tahu kan? Betul tak? Inilah dia sudut pada garis lurus 180 darjah. Sudut refleks pula kita tengok sikit. Sudut refleks ialah sudut dengan saiz lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. So kamu dah belajar ketaksamaan linear. Kalau dalam bentuk ketaksamaan linear kita tulis macam ni lah, 180 darjah. Nak tukar colour pen. Nampak pula. Okay, sudut refleks ni antara 180 darjah hingga 360 darjah. Tidak termasuk. Okay, sebab kalau termasuk dah jadi sudut pada garis lurus. So sudut refleks ni antara 180 dengan 360. Sudut putaran lengkap pula adalah 360 darjah. Sudut putaran lengkap 360 darjah. Jadi hasil tambah sudut-sudut pada satu titik yang membentuk satu putaran lengkap adalah 360 darjah. So ini adalah satu putaran lengkap iaitu 360 darjah. Okey, jom kita nak kenali sama ada sudut-sudut tersebut adalah apa sudut, nama jenis-jenis sudut. Okey, namakan jenis sudut yang betul bagi setiap yang berikut. Okey, yang ini sudut apa? Sudut tinggi. Yang ni tak ada, saya tak termasuk dalam ni kan. Ni dah belajar masa sekolah rendah. Ini macam 45 darjah. Kurang daripada 90 darjah. So kita panggil ia sebagai sudut tirus. Bagus, ingat lagi. Okey, so ini sudut pada satu garis lurus. Dah bagi jawapan pula. Kalau macam ni 180 darjah lah, boleh rujuk sini terus. So ia adalah sudut apa nak tulis ni? Ambil je lah terus kat sini. 180 darjah kan, dia straight. Kalau pada straight line, garis lurus macam ni, sudut dia ada sudut pada garis lurus. Okey, macam mana pula dengan ni, yang C ni, sudut apa kita panggil ni? Sudut cakar. Sudut cakar, betul. Okey, nak tanya sudut cakar tu macam mana dia punya sudut?
lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180. Yes, very good Ruben. Antara 90 hingga 180 darjah. Sudut cakap. Ini recall balik apa yang kamu dah belajar masa sekolah rendah. Ini yang kita baru belajar. Ini apa? Dah belajar kot. Ni apa? 360 darjah. Satu bulatan. Bila satu bulatan, ambil lah nama sudut ini. Sudut putaran. Makin. Diam sikit. Sudut putaran lengkap. Dan yang terakhir sekali, dah tahu macam ni confirm 90 darjah. Itu adalah sudut Tegak. yes, sudut tegak. Kita recall balik lah. Okey, ada soalan. Ni kena ingat balik lah. Lagi satu saya lupa letak. Kalau sudut tirus, berapa darjah? Antara berapa ke berapa? Sifar dan 90. Yes, betul. Sifar dan 90 darjah. Ingat? Ini kena ingat balik lah. Dah belajar sekolah rendah hari tu. Cuma sekarang kita lebih fokus kepada sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap. Kat sini dia tak bagi contoh, dia tak tanya untuk sudut refleks. Okay, so kena ingatlah sudut refleks antara 180 darjah hingga 360 darjah. Dia tak boleh mandi swimming pool. Petang nanti. Okay, ada soalan berkaitan dengan sudut-sudut ni? Ada. Tak ada. Yang lain ada? Ini nak kenal-kenal jenis sudut lah. Belum lagi. Okay. So boleh saya gerak ke sifat sudut. Yang ni mungkin baru bagi kamu. Sudut ni pun ada sifat-sifatnya. Satu sudut pelengkap. Tapi dia berkaitan dengan sudut yang kamu belajar tadi lah. Sudut penggenap. Dan sudut konjugat. Ada 3. Belum, tengah hari baru. Okey, so sudut pelengkap ia melibatkan sudut 90 darjah. Okey, ni sudut tegak 90 darjah. Yang mana apabila sudut ditambah A tambah B ini sama dengan betul Ruben 90 darjah. Okey, kalau kamu tengok yang kedua, sudut penggenap. Tempelkan sikit tulisan. Okey. Sudut penggenap pada satu garis lurus bermaksud 180 darjah total dia. Jadi kat sini hasil tambah sudut-sudut ni A tambah B sama dengan 180 darjah. Okey, yang terakhir sekali sudut konjugat ni kamu kena ingat hasil tambah dia 360 darjah. Jadi betul Ruben, A tambah B ataupun hasil tambah dia adalah 360 darjah. Kena ingat pelengkap 90, genap 180, konjugat 360 darjah. Mesti kena ingat lah. Okay, yang apa benda A tambah B ni cikgu? Okay, jom. Kalau tak faham jom kita tengok dulu yang ni. Okay, yang ni dia suruh dulu buat sudut-sudut. Okay, rajah menunjukkan beberapa sudut bagi suatu garis. Ada nak tanya tak kat yang atas ni? Ada nak tanya tak? Ini kamu kena ingat je lah. Okay, kamu kena ingat. Kalau pelengkap 90 darjah total dia. Penggenap 180 darjah. Konjugat 360 darjah. Okay. Tak ada pula soalan dekat sini. Nanti saya tunjukkan. Okay. Sekarang yang kita nak kenal dulu. Rajah menunjukkan beberapa sudut bagi sudut garis lurus PQ. Namakan sudut bagi setiap yang berikut. So sekarang ni kita nak tengok sudut tegak. Okey. Apakah nama sudut tegak kat sini? Sudut tegak ingat 90 darjah. Yang mana? TP terus cuba cakap ni. Ini 90 darjah. So T dan juga P. Pedaslah. T, P. Okay. Next, sudut penggenap. Kita tengok kalau penggenap 180 darjah. Okay, so sekarang sudut penggenap bagi S. Kalau lain.
Okey. Ni S. So sudut penggenap 180 darjah, kamu kena combine lah. Ini 180 darjah, kena check balik. Inilah dia sudut penggenap dia. R dan juga Q. Okey. So tulislah kat sini. R dan Q. Okay, next sudut putaran lengkap. Maksudnya semua sudut di sini. Yes, betul rupa. Tambah je semua. Apa yang kat situ ada? T, P, Q, R dan S. Tulis semualah. So jadi satu bulatan lengkap. Itu adalah sudut putaran lengkap. Okay, boleh. Kalau tak faham, boleh tanya. Next, sudut penggenap. Kita tengok balik, penggenap adalah sudut 180 darjah. Sudut pada garis lurus. Sudut penggenap bagi T. Okey, 180 darjah di sini. Okey, sinilah dia punya sudut. So yang mana satu sudut penggenap dia? Ini dah ada. Satu je lah. Sebab ini 180 darjah. Ini sudut penggenap. Penggenap. 180 darjah. Sudut pada garis lurus. So apa partner dia? Partner dia P lah. P dengan P. So tulis P je. Okay. Next dia bagi sudut conjugate. Conjugate. Kalau conjugate berapa Lupa dah. Tengok kat atas ni. Conjugate 360 darjah. Sudut conjugate 360 darjah. Jadi kita tengok balik darjah ini. Dia bagi apa? Bagi PQ. PQ. Kita tahu conjugate ni semua apa tadi? Kita tahu conjugate meliputi semua sudut di sini. Jadi apa je yang dia tak tulis? Tulislah, nak buat macam ni pun boleh. Sudut T tambah sudut S tambah sudut R. Okey? Okey. Dan last, akhir sekali, sudut reflect bagi R. Jom kita check balik sudut reflect tu macam mana. Okey, ini sudut reflex. Dia antara 180 darjah dan juga 360 darjah. So sudut reflex bagi R, buang R ni je lah. Yang lain ini semua adalah sudut reflex. Iaitu sudut Q tambah sudut P tambah sudut T tambah sudut S. So itu jadi sudut reflex. Boleh ke? Pelan-pelan, slow-slow. Ada soalan? Saya tak faham. Okey, tak faham tak apa. Satu pun tak. Saya boleh ulang. Kurang Okey, tak apa. Saya macam mana nak buat? Bagi contoh lain. Bagi contoh lain, kita tengok buku teks ke? Okey. Saya cari yang mana? Saya buka yang manakah? Okey, belum kita tengok yang ni dulu lah. Okey. Okey, tengok latih diri 8.1C. Dia suruh nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus. Okey, ni nak check kamu faham tak mana satu sudut garis lurus, mana satu sudut refleks, mana satu sudut putaran lengkap. Okey, ingat kalau garis lurus 180 darjah, sudut refleks antara 180 darjah, apa dia? Nak phone. Apa? Keluar. Mana satu tu? Ira nak phone. Hingga 360 darjah. Okey, antara tu. Sudut putaran lengkap. Sudat pula jadinya. Tersasul.
Sudut putaran lengkap 360 darjah. Okey, jom kita cek. Yang A ni lurus ke, refleks atau putaran lengkap? Refleks. Yes. Faham tak kenapa refleks? Sebab dia antara 180 darjah, dia lebih daripada 180 darjah dan juga kurang daripada 360. Tengok dia tak cukup satu putaran. Sikit lagi nak cukup satu putaran. Biasanya kalau nak sudut refleks ni dia sedikit lagi nak cukup satu putaran. So ini adalah sudut refleks. Boleh faham tak yang lain? Faham tak macam mana sudut refleks? Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Boleh Okey, Alia boleh Okey, next. Ni garis lurus. Bila garis lurus, kamu terus set dalam mind kamu, garis lurus sudut dia 180 darjah. Bila ada garis lurus, bermaksud sudut ini adalah sudut apa? Sudut kat mana dah pada garis lurus? Teruslah ingat dalam tu minda kamu. Sudut pada garis lurus. Okey, nampak garis lurus je? Terus ingat 180 darjah ni. Sudut pada garis lurus. Okey, yang C pula kamu nampak dia buat satu bulatan, satu putaran. So kalau satu putaran 360 darjah. So ia kita panggil sebagai sudut putaran lengkap. Boleh? Faham? Dia nampak bulatan tu 360 darjah, sudut putaran lengkap, garis lurus 180 darjah, sudut refleks antara 180 dengan 360. Okey. Ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tunjukkan pengiraan macam mana dia cakap sudut penggenap. Teks ni. Okey, tak ada. Mencari yang lain. Tak apa, kita buat soalan terus, tak ada masalah. Tapi kena share yang lain. Tak bersabar Kalau saya tak tunjuk ni nanti tak faham pula kan. Nak kena tahu sudut penggenap macam mana. Ada pula soalan ni. Tak apa, tak ada soalan tak apa. Kita buat sendiri. Okay, jom mula-mula kita tengok dulu. Lupa nak share. Saya memang seorang kan ni. Dokumen. Okay, kosong. Sebab apa kosong? Sebab saya buat soalan sendirilah. Okay, kalau kamu tengok daripada buku teks, hilang buku teks. Muka surat, ni bahagian rumusan lah, kamu boleh tengok bahagian belakang sekali. Muka surat berapa ni? 196. Okey. Akan ada peta minda. Dia buat peta minda kat belakang tu. Kalau tak ada buku teks, okey, tak apa. Tengok je saya punya ni. Nampak kan? Saya sharekan di towards. Okey, jom. Macam mana sebenarnya sudut-sudut ni? Okey, sudut pelengkap. Ingat, pelengkap 90 darjah. Penggenap garis lurus. Total dia, hasil tambah dia 180 darjah. Conjugate, putaran lengkap ni kan? 360 darjah. 1/2 kelas kita.
Okay, kejap lagi kita buat latihan. Terus. So maksudnya tak ada masa untuk tutorial, kita buat tutorial bersama-sama lah. Okay, apa maksudnya ni cikgu sudut pelengkap 90 darjah? Maksudnya sudut pelengkap hasil tambah dia 90 darjah. Iaitu A tambah B sama dengan 90 darjah. Okay, contoh soalan. Okay, contoh. Yang ni tak ada dalam buku teks, tengok je. Okay. Diberi contohnya ini 25 darjah. So macam mana nak tahu X? Macam mana nak tahu X? Semasa ni lah kita guna sudut pelengkap. 90 darjah guna sudut pelengkap. Sudut pelengkap formula dia macam mana? X tambah 25 darjah sama dengan berapa? 90. Ya, betul. Ingat sudut pelengkap, sudut tegak 90 darjah. Jadi nak tahu X, buatlah penyelesaian persamaan linear tu yang kamu dah belajar. Cari X. Tolak ke sebelah 90 darjah. Ni tambah pindah sebelah jadi tolak 25 darjah. So berapa yang dapat sudut X ni? 65. Berapa? 65. 65 darjah. Okey. Ya? Kat sana kot. Okey, so X ni 65 darjah. X ni sama dengan 65 darjah. Cuba kamu tambahkan. Okay, kita nak check balik. 65 darjah. Tekan kalkulator tau. Tambah 25 darjah. Dapat berapa? Hasil tambah ni dapat apa? 65 tambah 25. Dia 65 campur 25 ke kena letak simbol darjah? Letak darjah. 65 darjah dan 25 darjah. Darjah kat mana ni? 90 darjah. Apa dia soalan ni? Darjah kat mana? Apa maksudnya darjah kat mana? Cikgu satu dalam kalkulator. Tak payah tekan darjah. Tulis terus. Okay. Tulis pula. Tekan terus 65 tambah 25. Yang darjah tu abaikan. Tak payah buat dia punya tu. Sama juga macam cm kan. Tu unit dia lah. Cm kita tak type dalam type. Kita tak tekan dalam kalkulator kan. So buat 65 tambah 25 je. Dapat 90 darjah. So nampak tak? Itu sebenarnya fungsi sudut pelengkap. Kita nak tahu berapa nilai sudut yang lagi satu. Okay, boleh faham? Okay. Saya cuba bagi yang kedua guna sudut pelengkap juga. Ada soalan tak? Masih lagi menggunakan sudut pelengkap. Korang anggaplah ini lurus. Okay. 45 darjah. Cari nilai A. Cuba cari. Ini sudut pelengkap. Kalau sudut pelengkap 90 darjah. So macam mana nak cuba? 45. Bagus. Dapat 45. Macam mana jalan kerja dia? A tambah 45 hasil tambah dia sudut tegak lah kan? Sudut pelengkap 90 darjah. Jadi A sama dengan 90 darjah. Pindah yang ni sebab nak cari A kan. Tolak 45 darjah. Sama dengan 45 darjah. Okay, faham? So bila kamu tambah 45 tambah 45 dapat 90 darjah. Boleh faham? Faham. Okay, bagus. Tunjuk nombor baru lebih jelas ya. Okay. Macam mana nak ke bawah? Okay. Next, kita nak tengok sudut penggenap. Okey, saya bagi soalan yang berkaitan dengan sudut penggenap. Ini contoh kepada C lah pula tadi B. Okey, cari nilai A. So, sudut penggenap ni bila garis lurus je kamu kena ingat sudut dia 180 darjah.
So, sama juga macam ni A. Okay, slow check ni, yang ni bagi berapa ya? Ni 120 darjah. Jadi jalan kerja dia macam mana? Kita tahu total dia 180 darjah, iaitu sudut pada garis lurus iaitu dan juga sudut penggenap. So A tambah 120 darjah sama dengan total dia lah. Total garis lurus adalah 180 darjah. Sudut pada garis lurus 180 darjah. Jadi A sama dengan 180 darjah tolak 120 darjah. A dapat berapa? Guna kalkulator tekan. Dapatlah jawapan dia. Berapa? 60. Ya, betul. 60 darjah. So ingat, kalau garis lurus, hasil tambah dia semua 180 darjah. Okay? Boleh? Ada soalan? Saya nak buat lagi satu contoh. Okay, kalau dibagi macam ni. Berlengkuk-lengkuk. Ni apa ni? Kita buat B lah pula. Okay, cari nilai B. Teng-teng. Masih menggunakan basic yang sama jugalah. Macam mana? Okay. Kita start pada B. Tambah semua ni. Pakai apa? Apa? Kenapa jadi macam ni pula? Dia tunjuk kat apa-apa. Okay, so berapa hasil tambah pada garis lurus ni? Berapa hasil tambah dia? 180. Betul, 180 darjah kan hasil tambah dia. So macam mana nak tambah? Ruben dah nak cakap dah tadi. B tambah? Tambah 90 tambah Betul. sama dengan 180. Yes, very good. Kena tambah semualah sebab dia pada satu garis lurus. B tambah ini sudut tegak 90 darjah tambah 45 darjah. Total dia 180 darjah. Okay, sekarang saya nak kamu cari B dapat berapa? Berapa dapat? Apa? Tolak-tolaklah semua. Dapat 45. Yang lain dapat 45 tak? Dapat tak? Dapat. 45 darjah. Tak kisahlah sudut ni dia bahagi 10 ke 9 ke dia bagi kecil-kecil macam ni kan. Semua kalau pada garis lurus ingat dia mesti 180 darjah. Itu sudut penggenap. Pelengkap 90, genap 180. So sekarang kita nak tengok, saya tak nak tengok lagi, saya nak suruh kamu buat dulu. Satu. Okay. Ini saya bagi 35 darjah lah. Okay, cari nilai C. Okay, cari nilai C sekarang. C sama dengan berapa? Cuba. C sama dengan berapa? Garis lurus. So total dia 180 darjah. Okay, so nak cari C macam mana? C. Berapa? C tambah 35 sama dengan 180. Yes, betul. Ni cara dia sama dengan 180 darjah. Jadi C sama dengan 180 darjah. Lepas tu buat apa? Tolak 35. Yes, tolak 35 darjah. Jawapan berapa? 145. Betul. So C 145 darjah. Yang lain senyap je, faham tak? Faham. Faham bila dah keluar nombor macam ni baru faham. Ada soalan? Ni siapa angkat tangan tadi? Krish, kenapa Krish? Tak ada dia. Kena nak tanya terus. Kejap lagi kita nak buat.
Okay, jangan tertekan. Jangan stress. Oh, tertekan. Salah tekan je. Ini kan tertekan stress. Okay, so next saya nak bagi contoh untuk sudut konjugat pula. Konjugat ke, terpulang lah nak sebut macam mana. Janji kamu tahu hasil tambah sudut konjugat adalah 360 darjah. Gerak pula. Saya dah tahu macam mana. Tinggal saya share screen lah kot. Untuk tunjuk macam mana nak kira nanti. Okay, tak apa. Pergi dulu sudut konjugat. Sudut konjugat ni A tambah B sama dengan 360 darjah. Jadi dia satu putaran lah kamu tengok. Dia satu putaran ni dia akan jadi 360 darjah. So tak kisahlah bentuk dia macam mana. Okay, saya nak buat berapa yang ni? Sini 280 darjah. Sini P lah pula. A je. Okay, cari nilai P. So berdasarkan hasil tambah sebab dia satu putaran lengkap ni. Bila dia boleh buat satu bulatan ni, ia adalah sudut konjugat. Sudut satu putaran lengkap 360 darjah. Jadi cara dia P tambah 280 darjah sama dengan 360 darjah. Ini untuk bila kamu tengok satu putaran lengkap sudut yang diberi. Okay, so tolak macam biasa. Mana tadi dah hilang dah saya ni. Okay. Tolaklah, nak tahu P sama dengan 360 darjah, tolak 280 darjah, dapat berapa? Okay, betul Ruben. Bagus, 80 darjah. Bila dah faham senang lah boleh buat. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Boleh? Kalau boleh, cuba buat ni. Tadi E kan? F lah pula. Okay, contoh F. Okay, ni apa ni? Okay, ni 30 darjah lah gunanya. So, sila cari nilai Q. Cari nilai Q sama dengan berapa? Okay, buat sekarang nampak tak ini satu putaran lengkap. Kita masih guna sudut konjugat. So macam mana nak dapatkan Q? Wah, cepat, bagus. Yang lain tu faham tak macam mana nak cari? Betul. Ada tertinggal kosong, 3 ke macam mana tu? Saya nak delete, tekan enter pula. Tertinggal 3. Okay, good. Banyak yang dah faham lah. Baguslah tu. So maksudnya macam mana? Bila kamu tengok putaran lengkap ni, okey tahu hasil ni sudut konjugat ni. Hasil ini 360 darjah, hasil tambah dia. Jadi buatlah Q tambah 30 darjah sama dengan 360 darjah. Dah boleh cari Q macam biasa. 360 darjah, pindahkan, dalam bahasa mudahnya pindahkan yang ni, tolak 30 darjah. So dapatlah 330 darjah. Okay? Boleh? Okay, nanti kamu akan jumpa soalan dia akan combine semua. Okay, saya akan tanya pula kalau macam ni. Saya bagi jawab soalan dulu. Okay, sini 45 darjah. 45 darjah.
Soalan. Kau nak share soalan? Soalan buat sendiri. Buku teks tak ada. PQR. Okey, cari nilai R. Okey, bila kamu tengok macam ni, dia pun satu bulatan lengkap ni. Nampak je heruk-heruk ke sana tapi ia merupakan satu bulatan lengkap. Cari nilai R. Hasilnya sama guna 360 darjah. Cari. Cuba cari. R. Ruben dah dapat jawapan. Yang lain mana? Saya tak bagi tahu lagi. Betul ke tak Ruben buat tu? Macam mana nak buat? Tambahkan semua. Sama dengankan sudut konjugat ataupun sudut putaran lengkap. Kemudian cari nilai R. Cuba dulu yang lain. Sebab pasti nak buat. 270. Betul dah tu. Betul dah tu jawapan Ruben. Boleh. So kita tengoklah sudut-sudut yang ada kat sini. R tambah berapa kelas? Tambah berapa? Nak tambah berapa? 45 darjah. Lagi tambah apa lagi? Betul. Sama dengan berapa? Betul juga. Okey, so carilah R sama dengan 360 darjah. Tolak ini, tolak ini. Tolak yang kamu buat persamaan tadi itulah. Maka dapatlah jawapan dia. Boleh? Dapat tak yang lain? Berapa jawapan kamu? Berapa jawapan korang? Cikgu. Ah. Semuanya kena salin ke apa? Tak salin. Ni saya nak tunjuk contoh je. Tapi kalau rasa nak lebih faham, bolehlah tengok video ni balik. Kamu nak salin contoh-contoh yang tak ada dalam buku teks, dipersilakan. Tapi memang tak ada pun dalam buku teks. Nak tengok ulang balik pun tak apa, saya tak paksa kamu salin. Okay? Yang Ji faham. Tak faham tanya. Okay. So berapa jawapan dia? Ruben seorang je jawab ni, yang lain? 45. Betul. 45 darjah. Tekan je lah kalkulator. Tak payah tulis simbol darjah ni. Darjah ni macam unik lah. Kalau kamu guna CM, mana ada tulis CM. Guna tekan nombor je kan. Okay. Selesai. Tapi yang ni rasa kita kena drill lagi lah esok. Berkaitan dengan penyelesaian ni. Tapi kalau boleh kot sempat, cuba sediakanlah esok jangka lukis dan juga protektor beserta buku teks. Okay, sekarang masa untuk menjawab kuis. Mana tadi? Yes, live worksheets macam biasa kita buat latihan tu. Sekejap, saya copy. Mana korang? Kat sini. Okay. Ada 15 orang kat sini. Semua dah isi ke? Baru 8 orang. 15. Okay, bagus. Semua dah isi kehadiran. Sekarang saya nak semua 15 orang ni sila buka live worksheet yang saya bagi. Saya dah tahu dah macam mana saya akan share screen lah esok. Baru kamu dapat tengok rasanya. Into another window. New window. Apa ni? Okay. Dah, semua dah klik pada live worksheet. Saya nak pergi mana tadi? Dah. Okay, jom kita buat sama-sama. Ada setengah jam lagi kita settlekan. So kamu terus hantar, dah tak ada homework. Kira tutorial lah. Cuma saya nak pergi share kat mana tadi. Window. Jadi ni. Okay.
Okay, dah keluar. Ini kat mana sebenarnya? Okay, kat sini. Okay, sambil-sambil kita terus bincang lah. Sonar. Dan ni kau faham kan? Alright, 8.1A. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruen atau tidak. Okay. So, tengok PQRS. Tengok nilai dia. Sama ke tidak? Sama ke tak? Ni tak Sama. jawab. Sama. Nak tanya dia tak jawab ni sangat fokus ke? Ke apa? Sama. So, kalau sama kita tulis sebagai apa? Congruent. Yes, congruent. Boleh lah. Jangan salah je. Nanti salah. Dapat lah sebab dah setting kan. Okay, next. Silah. Senang je ni. Tapi kalau ni tengok. Okay, PQ 3.3 RS 3.2. Congruent atau tidak congruent? Tidak. Tidak. Kena tulis tidak congruent. Saya dah set jawapan macam tu, nanti salah pula. Okay, sini buatlah Shonang je ni, senang sangat ni. Yang tidur saya. Saya tak nak buat lah. Buat dalam tidur. Benda senang, takkan nak tidur kot. Okay, teruskan buat nombor 2. Tulis sama ada Cikgu congruent nak atau kena tulis tidak je ke nak tidak tidak congruent. Tidak congruent. Macam nak buat ni. 1.5 lagi mama aku tengok. 1.5 dah habis kelas. Tanya papa. Papa cuba. 1.5 je lah. Ni lah tanya papa. Semua nak mama. Okay. So yang nombor 2 ni tulis kalau congruent tulis congruent. Kalau tidak congruent tak sama tulis tidak congruent yang sudut tersebut. Okay, dah siap. Dek, kita turun bawah sikit. Saya rasa ni tak ada masalah kot, semua boleh tahu. Kita buat suaikan setiap yang berikut. Ingat balik. Okay, 90 darjah ni sudut apa? Kena biar make sure, dah. Bagusnya. Dah ingat dah? Memang saya dah ingat. Dah ingat pula, dah isi. Dah? Okay, good. Apa yang dah? Tak. Cikgu dah pening dah. Tak, no, yes, okay, bye. Kat mana tadi? Okay, biar keluar sampai pensel ni barulah kamu boleh drag dia untuk tu. Okay, 90 darjah sudut apa? Korang buatlah, tariklah ke sudut mana. Contoh, jangan tiru saya buat tak betul ni. Ni sudut apa? Tarik. Bila nampak pensel baru kamu boleh tarik. Okay, ni salah Kenapa tak betul ni? Itu pula. Boleh. Bolehlah saya bagi jawapan salah. Kalau nak betulkan macam tu lah. Baru benda hantar Okay, good. Thank you. Nanti kita check. Okay. Dah siap. Korang buat cross ni semua. Okay, sekarang inilah yang sedikit mengconfusekan. Ya. Ingat balik semua. Nyatakan sama ada setiap yang berikut. Rujuk balik lah ni. Rujuk balik apa yang buku teks. Kalau tak ada, boleh tengok kat sini. Saya share ya. Type benar atau palsu. Korang tengok yang ni. Tuan papa buat boleh? Susah mana? Nak mama juga. Mama lambat sikit lah. Okay, ingat balik ni. Sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut conjugate. Okay.
So, soalan pertama dia cakap apa? Benar atau palsu? 48 darjah ialah sudut pelengkap bagi 312 darjah. Kamu tahu sudut apa? Kalau sudut pelengkap 90 darjah, yang dia bagi tu dah apa? Dah tak masuk 90 darjah dah. Macam mana saya nak pindahkan ke sini? Susah tu nak. Alamak. Tak boleh. Nak ada buat. Okay, sekejap lagi nak habis dah. Okay, so 48. Kamu tambah je lah 48. Sekejap lah. Sana. Sekejap. Sana. Dia ambil kan dia tu. Sana. Sekejap. Sekejap ya, korang buat dulu Okay, sambung balik. Cikgu, boleh aja lagi sekali Yang mana? yang nyatakan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Okay, sekejap Okay, nyatakan sama ada yang berikut benar atau palsu Okay, saya share like mana tadi. Kat mana benda ni? Mata dia ni 81A. Okay. Okay, betul lah apa yang kamu nampak. Tak apa, dah nak habis dah. Letakkan yang kat luar tu. Okay, kita tengok yang ni Nyatakan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Okay, sudut pelengkap berapa darjah? Sudut pelengkap, dia tak nak penting pula. Sudut pelengkap berapa darjah kelas? 90. Yes, so A tambah B sama dengan 90 darjah. Ini adalah sudut pelengkap. Okay. Okay, kita ada sudut pelengkap, kita ada sudut penggenap. A tambah B sama dengan 180 darjah. Ini sudut penggenap. Okay, abaikan yang kat belakang tu. Nah, akhir sekali sudut konjugat A tambah B sama dengan 360 darjah. Sudut konjugat. Tak ada I. Tak ada I Sorry. Okay, so sekarang tengoklah. Okay, kamu tengok yang pertama ini dia bagi tahu sudut pelengkap. So check hasil tambah 2 ni dapat ke 90 darjah? Okay, kamu check. Tak dapat kan? Hasil tambah 2 ni 348 dengan 312 tak dapat 90 darjah. Sudut pelengkap 90 darjah. Jadi tulislah
palsu. Palsu je, jangan tulis salah. Okay, next, sudut penggenap. Tengok sudut penggenap. Sudut penggenap 180 darjah tambah 144 darjah tambah 36 darjah. Dapat berapa? Dapat apa? 180. So sama, benar. So ia adalah benar. Okay, next. Sudut konjugat. Ingat, konjugat 360 darjah. Tambah 2 ni. Dapat tak 360 darjah? Dapat. Dapat. So kalau dapat tulis benar. Macam tu lah. Tengok pula sudut penggenap. Berapa? 180 darjah. Alah, kalau kamu tengok kat sini 212. Dah lebih daripada 180 darjah dah. Jadi jawapan dia adalah Palsu. betul. Palsu. Okey, konjugat 360 darjah. Tambah, betul ke dapat 360 darjah? Tidak. Dapat berapa, Ruben? 350. Kan, tak cukup 350 darjah. Jadi bukan. So tulislah benar pula. Palsu. Saya dah sebut bukan, saya nak pergi tulis B pula. Palsu ya, tulis palsu. Palsu. Okey, dah akhir sekali pelengkap. Pelengkap. Okey. Alah, tengok kat sini pun dah tahu. 136 darjah. Dia 90 darjah. Jadi ia adalah Palsu. betul. Palsu. Okey, dah siap. Bila dah siap, bolehlah hantar ke mana? Hantar ke email saya. Kat mana dia? Kat mana benda tu? Hilang dah. Dah kita tengok sini. Ini. Ini kan? Okay. So, hantar finish. Saya tak isi pun kat situ. Email my answers to my teacher. Macam biasalah. Type nama penuh kamu. Bukan nama penuh saya ya. Nama penuh kamu. Kelas mana. Subjek matematik. Okay. Hantar kepada email saya ni. shidanudul85@gmail.com. Tak. Contoh. Saya bagi contoh. Korang tulislah 1 IS. Okay. And then send. Saya tak send lah. Kamu tekan send. Saya tak send lah sebab buat apa tekan saya punya. Dan saya boleh dah tengok siapa yang dah hantar. Harapnya 15 orang ni semua hantar lah. Soalan senang. Dekil pula dia nak pergi tunjuk ni. Okay. Notification. Hello? Okay. Lama tutup maka korang. Dah. Saya dah dapat berapa orang hantar ni. Tengok daripada atas tadi siapa. Azri dah hantar, Umairah dah hantar, Krish dah hantar, Arifah dah hantar, Aira dah hantar, Iz dah hantar, Ruben. Okay, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang hantar. 8 orang. Dan selebihnya mana? Buat cepat. Kalau tak yang ni je lah yang dapat 4 markah untuk yang isi keciciran setiap minggu tu. Kalau yang hadir tapi tak hantar dapat 3 poin sahaja. Okay, bagi yang tak lengkap tu biasanya yang dapat 3 poin, kemungkinan kaunselor akan menghubungi kamu punya ibu bapa. Tanya kenapa datang sekelas tapi tak hantar. Ataupun kenapa tak pernah datang. Yang tu dapat kalau tak pernah datang dan tak buat kerja, 1 markah je dapat. Lagi sikit markah nanti kaunselor akan contact lah. Tanya apa masalahnya kan. Okay, tapi yang dah bagi tahu masalah siap-siap tu tak ada masalah lah. Okay, dah berdegun-degang dah kat situ. Apa tu cikgu? Anak saya lah. Dia nak makan. Waktu makan dah ni. Lagi 10 minit. Okay.
Yang belum settle, settlekan. Kalau ada masalah boleh PM saya. Esok kita jumpa lagi 1:30. Kita jangan lupa sediakan buku teks, jangka lukis, jangka sudut. Sempat lagi nak cari kan petang ni. Dah siap cikgu. Dah siap. Oh, Krish hantar gambar tu ke? Okay, good. Thank you lah. Tak payah hantar pun tak apa sebenarnya. Saya dah ada record. Okay, jom ambil gambar dulu sebelum keluar. Sebelum kita akhiri bukan tugasan. Kelas pada hari ini. Okay. Tak ada pula masuk ni. Okay. 1, 2, 3. Itu memang nak nampak separuh ke? Okay, terima kasih semua. Kita jumpa esok. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye cikgu.